Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan sulung bagi semester kali ini akan dimulakan dengan kursus HGF 331 Geomorfologi dengan tajuk Teori Plat Tektonik dan Kesannya Terhadap Pembentukan Geomorfologi. Seperti yang anda lihat di dalam slide, ada 10 nama yang mewakili kumpulan satu. Maka, ayuh kita meneroka pengisian bagi tajuk ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Zulaikha binti Roslan, nombor matrik 148038. Baiklah, bagi pengenalan tentang teori plat tektonik dan kesannya ini, pada tahun 1912, Alfred Wegener telah menerangkan tentang pergerakan benua dalam bukunya yang berjudul The Continents, The Origin of Continents and Oceans. Namun, teori yang dikemukakan tidak mendapat sambutan ataupun tidak diterima oleh ahli sains yang lain kerana pada pendapat mereka, teori ini tidak mempunyai bukti yang kukuh. Namun, wujudnya buku ini ataupun penerangan daripada Alfred Wegener ini telah menimbulkan satu debat saintifik yang hebat sehingga wujudnya kelahiran teori plat tektonik selepas 50 tahun. Satu simposium berkenaan pergerakan benua telah diadakan di Royal Society of London pada tahun 1965. Dan perkara ini telah menjadikan teori plat tektonik diterima ramai oleh masyarakat ahli sains. Baiklah, seterusnya, kita dapat faham bahawa teori plat tektonik ini menjelaskan bahawa kerak bumi ini mempunyai kepingan-kepingan atau juga dikenali sebagai plat. Dan plat-plat ini terapung di atas lapisan mantle. Arus perolakan yang berlaku di bahagian mantle ini akan menggerakkan plat-plat tersebut. Dan kita juga perlu ketahui bahawa plat-plat ini bergerak secara terus-menerus. Dan sekiranya berlakunya pergerakan plat yang agak kuat, maka fenomena semula jadi akan berlaku, contohnya seperti gempa bumi. Dan plat terbahagi kepada dua, iaitu plat benua dan juga plat lautan. Dan plat benua yang besar yang boleh kita lihat ialah di plat Pasifik, plat Amerika Utara, plat Amerika Selatan, plat Eurasia, plat Afrika, plat Indo-Australia dan juga plat Antartika. Dan pergerakan plat tektonik ini terdiri daripada tiga, iaitu yang pertama divergent, iaitu pergerakan yang memisahkan plat. Yang kedua iaitu convergent, pergerakan yang menyatukan plat. Dan yang ketiga iaitu pergerakan plat yang berlawanan arah. Jenis-jenis pergerakan plat tektonik. Yang pertama ialah secara pertembungan. Berlaku apabila dua plat bertembung antara satu sama lain. Pertembungan ini boleh berlaku antara plat benua dan juga benua, plat lautan bersama lautan dan juga plat benua dan plat lautan. Plat yang tumpat akan terjunam ke bawah dan membentuk magma setelah mengalami proses pencairan dan peleburan akibat suhu dan tekanan yang tinggi di lapisan mantel. Magma yang panas dan cair akan bergerak keluar ke permukaan kerak bumi di dasar lautan dan membentuk barisan gunung berapi di dasar laut. Melalui proses ataman, gunung berapi ini akan muncul di permukaan laut dan membentuk pulau-pulau dan rangkaian gunung berapi seperti di Kepulauan Jawa dan Kepulauan Filipina. Di dalam gambar rajah tersebut, kita dapat lihat pergerakan plat tektonik secara pertembungan boleh berlaku dalam tiga keadaan, iaitu pertembungan plat di antara benua dan juga plat lautan, benua dan juga plat lautan dan juga benua. Kita dapat lihat kesan daripada pertembungan ini telah membentuk gunung berapi apabila pertembungan ini berlaku akibat daripada magma yang cair dan panas keluar daripada lapisan bumi.
Seterusnya, apabila pergerakan secara pertembungan ini berlaku, ia telah membawa kepada kesan pertembungan plak. Yang pertama ialah pembentukan banjaran gunung lipat. Pampatan benua akan berlaku apabila adanya pertembungan antara plak benua dan juga plak benua. Dalam pertembungan ini, pinggir plak benua akan terlipat kerana kedua-duanya mempunyai kemampatan yang sama. Kejadian ini akan menghasilkan banjaran gunung lipat seperti pegunungan Himalaya di asas selatan apabila plak benua, plak Indo-Australia dan juga plak Eurasia bertembung antara satu sama lain. Yang kedua ialah kesan pembentukan gunung berapi di dalam laut. Apabila plak lautan bertembung dengan plak lautan, salah satunya akan menjunam ke bawah dan membentuk jurang lautan yang begitu dalam. Plak tersebut akan tertolak ke dalam mantel yang panas dan cair akibat suhu dan tekanan yang tinggi. Batuan yang lembut ini itu akan naik ke atas kerak bumi dan membentuk gunung berapi di dalam lautan. Dan ini kita dapat lihat di negara Jepun dan negara Indonesia serta negara Filipina. Pencapahan pelik berlaku apabila dua pelik bergerak menjauhi antara satu sama lain disebabkan oleh daya tegangan yang kuat. Okey, di dalam pencapahan pelik ini kita perlu tahu bahawa terdapat dua contoh bentuk muka bumi disebabkan oleh pencapahan pelik, iaitu pelik lautan dengan pelik lautan, dan satu lagi adalah pelik benua dengan pelik benua. Dan untuk pelik benua dan pelik benua, kuasa tegangan ini akan menyebabkan kepingan kerak bumi antara dua sesar akan jatuh ke bawah dan membentuk luaran gelinciran. Manakala untuk pelik lautan pula, ianya mengalami pencapahan, maka magma di dalam kerak bumi ini akan mengalir keluar, menyejuk dan membeku di dasar laut, lalu membentuk lapisan kerak bumi yang baru yang dikenali sebagai permatang tengah lautan. Contohnya permatang tengah lautan Atlantik. Baiklah, ini merupakan dua contoh bentuk muka bumi yang saya telah nyatakan sebentar tadi, iaitu pelik lautan dengan pelik lautan, dan satu lagi adalah pelik benua dan pelik benua. Baiklah, untuk kesan pencapahan pelik ini, yang pertama adalah gelinciran ataupun sesaran. Okey, ianya berlaku disebabkan oleh anjakan lapisan batuan secara mendatar atau menegak apabila wujudnya rekahan di dalam kerak bumi. Rekahan ini juga disebabkan oleh daya tegangan yang kuat itu atau mampatan yang kuat itu, dan anjakan ini juga berlaku di sepanjang garisan gelinciran, sama ada berlaku ke atas, ke bawah ataupun menyerong. Manakala untuk kesan kedua adalah hanyutan benua. Okey, untuk hanyutan benua ini kita perlu tahu bahawa kira-kira 200 juta tahun dahulu kita mempunyai satu benua terbesar yang disebut sebagai Pegg. Okey, dan 15 juta tahun selepas itu benua luas ini sedikit demi sedikit mula retak dan pecah, dan akhirnya pada 50 juta tahun pelik-pelik ini membentuk benua di bahagian utara yang disebut sebagai Laurasia, dan bahagian selatan ialah Gondwanaland. Dan 65 juta tahun sehinggalah sekarang wujudlah kedudukan benua seperti yang terdapat masa kini, seperti yang kita dapat lihat di dalam peta dunia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyambung untuk membentangkan kepada anda jenis pergerakan plat tektonik secara perselisihan. Baiklah, dari perkataan perselisihan itu kita sendiri dapat tahu situasi yang berlaku semasa plat-plat ini bertembung secara berselisih. Untuk pengetahuan, perselisihan ini akan berlaku di sepanjang garis gelinciran lah, ataupun kita gelar sebagai sesar. Garis sempadan berlakunya perselisihan ini dinamakan sebagai sempadan neutral, iaitu sempadan plat-plat yang tidak bertembung atau bergerak menjauhi antara satu yang sama lain, tapi ianya sekadar berselisih ataupun bergeseran sahaja. Oleh itu, proses hanyutan benua di sinilah yang berlakunya hanyalah proses perselisihan. Kesan perselisihan plat ini yang berlaku selalu kita dengar adalah gempa bumi. Gegaran yang dialami oleh kerak bumi apabila tenaga dilepaskan akibat perselisihan ataupun geseran plat.
Geseran berlaku di pinggir plat apabila dua plat bertembung dan tergelincir. Tenaga yang dihasilkan terkumpul di dalam kerak bumi kerana tidak dapat keluar ke permukaan bumi. Akibatnya, kita lihat gelinciran seperti yang dalam gambar ini adalah akibatnya berlaku. Dan tenaga yang terpendam ini akan terlepas dengan tiba-tiba sehingga menyebabkan bahagian bumi berkenaan bergegar. Sehingga berlakulah gempa bumi yang kami gambarkan seperti yang dalam gambar. Sebab itulah inilah salah satu ataupun salah satu punca kepada berlakunya peristiwa ataupun fenomena bumi iaitu gempa bumi. Ringkasnya, berdasarkan teori plat tektonik, pergerakan kerak bumi yang berlaku kira-kira 200 juta tahun yang lalu telah mewujudkan 10 plat utama dan beberapa plat kecil yang lain. Pergerakan plat tektonik secara pertembungan pada akhirnya akan membentuk barisan-barisan gunung berapi yang berada di dasar laut. Pergerakan plat tektonik secara pencapahan pula akan membawa kepada kewujudan permatang tengah lautan dan fenomena ini secara tidak langsung akan membawa kepada berlakunya perebakan dasar laut. Pergerakan plat tektonik secara perselisihan pula akan menyebabkan berlakunya gempa bumi di sempadan neutral. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian. Terima kasih.